Antara hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah berikan dia kefahaman dalam kehidupannya. Ad-din maksud hidup punya, dalam agamanya. Subhanallah. Nak faham tentang agama, tentang hidup, tak boleh lari daripada hadir majlis ilmu ataupun dengar ilmu. Subhanallah. Nabi bersabda lagi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan satu jalan menuju ke syurga. Subhanallah. Jalan yang kita tempuh pagi ni nampak biasa kan? Kita cakap dekat suami, saya ada kuliah hari ni, saya dah masa siap-siap. Kita adjust masa, kita bincang dengan kawan, naik ni. Kita nampak macam biasa, betul tak cik? Rasa tak adalah susah sangat ibu-ibu sekalian, biasa saja. Kita pun ada kereta canggih. Bukan jauh sangat pun, bukan perjuangan yang besar sangat, bukan angkat pedang, bukan apa. Kita datang pun selesa dalam aircon, makan pun dah kenyang, semua sihat. Kita rasa ini biasa-biasa. Tetapi Nabi sebut siapa yang tempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan jalan menuju ke syurga. Subhanallah, Allahu Akbar, amin ya rabbal alamin. Antara hadis Nabi yang lain, nak beri kita rasa betapa bahagia dan bertuah dan beruntungnya kita pada saat ini. Nabi bersabda, "La an yaghduwa ahadukum fayata'allama baban minal ilmi khairul lahu min an yusalli alf-raka'ah." Sesungguhnya berpagi-pagi seorang daripada kamu untuk belajar awal-awal pagi ataupun seawal hari daripada satu bab daripada ilmu, nescaya lebih baik baginya daripada ia sembahyang sunat 1000 rakaat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau orang yang tak faham, dia akan kata, pergilah dengan kuliah. Tak apa, dia tak pergi pun tak apa. Saya tengok dekat TV je, al-kuliah banyak. Saya tengok forum perdana je. Kau pergilah, kau pergi, tak ada masalah. Baik saya ngaji kat rumah. Kalau sejam awak pergi tu, saya duduk kat rumah, boleh habis 1 juzuk. Saya duduk kat rumah zikir-zikir, saya baca, saya solat. Ini orang yang tak faham nilai majlis ilmu. Ada orang tanya soalan, sama ke dengan kita tengok kuliah melalui YouTube contoh, melalui TV? Kan ada banyak program ilmu di televisyen kan? Sama tak dengan hadir ke majlis ilmu? Takkan sama, memang tidak sama sekali sama. Sebab ramai juga orang tanya kod live, Ustazah sama tak? Pahalanya ya, dapat sudah tentu ada bagian masing-masing. Namun di sana kalau ada orang nak sangat datang tapi tak dapat, anak kecil-kecil, anak ramai. Kalau bawa anak kecil kan mengganggu majlis, betul kan? Kalau anak besar sikit lain. Nak datang sangat tapi tak mampu, ada halangan, insya-Allah dia dapat pahala sama dengan orang datang. Tapi ada orang dia dah ambil mudah. Tak apa, tak payah susah daripada rumah je. Sedangkan dia ada kemudahan, sedangkan dia tak ada halangan, sedangkan dia boleh, maka dia tak dapat pahala seperti orang yang pertama yang ada halangan tadi. Subhanallah. Jadi kita nak tengok memang berbeza. Sebab apa? Bila kita keluar, kita melakukan pengorbanan, betul? Bila keluar kita adjust ni, kita berpindah daripada rumah, kita keluar kepada tempat, kita melalui satu perjalanan menuntut ilmu. Ia mesti berbeza. Cuba kita tengok ada hadis Nabi SAW. Subhanallah. Antara kelebihan orang yang hadir kepada majlis ilmu ini, Nabi bersabda, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna." Bahawasanya malaikat merendahkan akan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana sangat suka ia dengan perbuatannya. Masya Allah. Dan antara hadis-hadis Nabi yang lain, Nabi sebut sesungguhnya para malaikat Allah akan melabuhkan sayapnya. Maksudnya duduk sekali dalam majlis ilmu. Kalau dekat rumah lah kan ibu-ibu sekalian, bila kita tengok ceramah contoh Ustaz Al-Kuliah, kita tenung tengok muka Ustaz tu kan. Hai, sejuk mata memandang tengok Ustaz ni, handsome, contoh lah kan. Ustaz tu tahu tak kita tenung dia? Tak tahu kan.
Lepas tu sambil tengok ustaz kuliah, kita sambil ngunyah, makan kan. Kadang sambil marah cucu tu, bertempit marah cucu tu. Kadang sambil baring tu tengok. Sebab kita bukan dalam satu majlis. Ia tidak dinamakan majlis ilmu. Majlis ni asal perkataan daripada jalasah, duduk. Majlis tempat duduk. Mesti ada bersama dalam majlis tersebut. Ada guru, ada tenaga pengajar, ada ustaz ataupun ustazah, dan kita duduk bersama daripada awal sampai akhir. Itu barulah cukup syarat majlis ilmu. Sebab ada orang berbudak-budak zaman moden, jadi tak payah keluar. Akhirnya yang datang, yang hadir adalah orang-orang yang dah pencen, yang kita kata dah tak ada kerja. Siapa kata tak ada kerja? Sangat banyak kerja, betul kan? Kerja tak pernah habis. Tapi kita menyusun jadual hidup kita mengikut redha Allah. Tapi kalau kita susun jadual ibadah kita mengikut kehendak kita, akhirnya semayang lambat, tak ada dalam jadual kehidupan kita, datang kuliah. Saya nak sebut kepada orang muda yang selalu guna ayat ni. Ustazah, saya tak ada masa, hujung minggu je nak rehat. Hujung minggu je nak jalan-jalan dengan anak-anak. Hujung minggu je nak uruskan itu, uruskan ni. Tapi hari ni ramai orang muda dah mula ubah. Hujung minggu lah waktunya saya nak pergi kuliah. Hujung minggu ni dia pilih satu masjid ataupun satu surau mana-mana, wajib hadir satu kuliah. Saya nak sebut orang muda lah paling kena cari majlis ilmu. Sebab apa? Kalau kita fikir dari sudut sifirnya, umur dia masih panjang dan banyak benda dia nak uruskan. Sebab ramai orang muda hari bekerjalah, malam penat. Lepas tu hujung minggu dia kata tu je waktu rehat. Tapi boleh pula pergi shopping mall, boleh pergi berjalan sana sini, betul tak? Kadang boleh tekan minyak pergi jauh sebab nak kerja, pergi makan tempat yang jauh berjam-jam. Tapi masjid tepi rumah dia, berapa langkah daripada taman dia, tak sampai dia ke rumah Allah. Subhanallah. Orang muda tolong ubah. Hujung minggu lah waktunya nak pergi dengar kuliah. Ambil satu je seminggu sekali. Satu je seminggu sekali. Kalau tak mampu seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tak mampu juga sebulan sekali. Sebulan sekali buat aktiviti, bawa anak-anak pergi satu masjid. Kalau sebulan sekali tak mampu, tunggu mati. Bila Allah tanya, ya Allah, tak sempat, sibuk kerja. Agak-agak Allah boleh terima tak jawapan tu? Tolong ibu-ibu ingatkan anak-anak kita. Mesej anak-anak kita. Kau pergilah, insya-Allah banyak masalah selesai. Pengalaman saya handle case. Dulu saya perunding cara rumah tangga. Kalau suami isteri mengadu masalah yang teruk, masalah rezeki, masalah anak, masalah apa, antara soalan yang akan ditanya, pergi tak dengar kuliah? Pergi tak masjid? Kalau yang lain kita dah cek, yang lain dah buat solat, buat zikir, buat ini, buat sedekah, buat. Lepas tu, bila dia tanya kenapa Ustazah, apa kaitan kalau saya pergi masjid? Kenapa? Apa kaitan kalau kami pergi? Ada perubahan ke yang berlaku? Ada hadis Nabi SAW. Setiap kaki, setiap langkah menuju ke masjid, ke rumah Allah, setiap langkah menuju ke rumah Allah akan terhapus satu dosa, akan naik satu darjat. Setiap kaki yang melangkah ke rumah Allah, Nabi kata akan gugur satu dosa, akan naik satu darjat. Bayangkan kalau 100 langkah. Bayangkan kalau 10 langkah. Ini belum pergi masjid lagi ni. Ini baru menuju saja. Dan hadis Nabi seterusnya, Nabi bersabda, barang siapa yang duduk di rumah Allah, di masjid, tak buat apa-apa, duduk zikir, sementara tunggu ni duduk, malaikat akan mendoakan 3 perkara kepadanya. Siapa yang pergi masjid, pergi majlis ilmu, ada malaikat bersama kita sekarang ni mendoakan kita 3 perkara. Apa doa malaikat para jemaah sekalian? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Itu 3 doa para malaikat. Kalau hari ni kuliah kita 1.5 jam ataupun 2 jam, tanpa henti malaikat sedang mendoakan kita. Yang mana kita sendiri tak mampu nak berdoa, 10 minit dah mengantuk, 15 minit berdoa dah mengantuk, dah penat. Mampu tak kita nak mohon ampun bagi dosa kita 1/2 jam? Mampu tak? Kadang-kadang 10 minit astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul tak? Kadang istighfar sambil marah cucu, astagfirullah. Bertempik. Kadang kita istighfar dengan keadaan yang sangat lalai, tak rasa berdosa, hanya membilang istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nak cukupkan 1000 ni, sikit lagi, sikit lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Tapi nak sebut ada makhluk yang tidak pernah melakukan dosa. Ada makhluk yang sentiasa taat kepada Allah. Makhluk ini sangat istimewa. Namanya Malaikatullah, para malaikat Allah. Bila kita hadir majlis ilmu seperti ini, bila kita hadir ke rumah Allah, dia mendoakan 3 perkara tanpa henti setiap saat, yang mana kita takkan mampu buat begitu. Allahumma ufin lahu, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah. Siapa nama Hajah ni? Tudung purple ni. Hajah Kamsiah. Ya Allah, ampunilah Hajah Kamsiah. Ya Allah, rahmatilah Hajah Kamsiah. Kita hanya boleh masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Ya Allah, terimalah taubat dia. Tanpa henti ada malaikat duk mendoakan. Setiap orang yang hadir tanpa cuai satu nama pun. Subhanallah. Allahu Akbar.